Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang bodoh, aku yang boleh melepaskan pintalan tali temalimu, dan aku memberi nasihat yang baik kerana aku kasihankanmu. Aku takut engkau akan mati sebagai seorang zindik atau dalam riak atau sebagai dajjal. Kelak engkau akan diseksa dalam kuburmu seperti orang-orang munafik. Kurangkan apa yang engkau biasa buat dari kesalahan. Tanggalkan semua pakaianmu yang lama untuk ditukar dengan pakaian takwa. Kerana engkau sedikit masa lagi akan mati. Aku tidak memusuhimu bila aku katakan begitu. Kalau engkau tidak peduli apa yang aku katakan, nanti bila semua itu terjadi, engkau akan ingat apa yang aku katakan sekarang ini. Orang soleh memberitahu apa yang dilihatnya dalam ehwalnya. Siapa yang mengenali Allah, kelu lisannya. Dia menyebut dengannya, dia tidak perlu lagi kepadanya. Kemudian dia mahukannya. Sekali peristiwa, semasa kecilku aku masih berada di kampungku. Aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku, wahai anak yang diberkati. Lalu aku lari dari suara itu. Dan sekarang, aku selalu mendengar lagi dalam khalwatku suatu suara mengatakan kepadaku, sesungguhnya aku mendapatimu dalam keadaan baik-baik sahaja. Jadi jika engkau hendak selamat, hendaklah engkau selalu tetap bersamaku. Ikut perjalananku. Jika engkau lihat ada orang yang melarikan dirinya daripadaku, maka ketahuilah bahawa itu adalah seorang munafik. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita bicarakan tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita telah membicarakan tentang bagaimana hati ini ingin menjadi lurus dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala kenakan pada hamba-Nya. Kita dah jelaskan bahawa ujian tadi sama ada bersifat membersihkan dosa atau mengangkat darjat. Yang membersihkan dosa bila mana berlaku setiap kesalahan yang kita buat. Kerana Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, bila dia buat maksiat, dia segerakan hukuman. Allah tidak akan kumpulkan. Dan ujian itu mungkin mengangkat darjat bila kita sudah hidup dalam ketaatan namun masih diuji kerana Allah nak angkat lagi darjat. Kerana barangkali amalan kita yang tidak cukup. Kerana Allah Ta'ala menciptakan kita untuk sibuk beribadat. Itu tujuan penciptaan. Tiba-tiba kita banyak urusan duniawi kita. Menjadikan masa ibadat kita tak cukup, maka datang ujian Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir dalam bicara kali ini pula menyebut peri penting kamu terus dididik oleh para ulama.
dan mengenali para alim ulama, mengikat diri dengan para alim ulama. Kerana mereka inilah perhiasan dunia dan petunjuk pada manusia. Para ulama seperti air, bukan seperti hujan pada bumi yang tandus ini. Para ulama adalah seperti matahari bagi dunia ini dan afiat bagi jasad ini. Hajat kita pada para ulama lebih daripada hajat kita pada makan dan minum kita. Sebagaimana kita jelaskan. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, boleh saja aku tidak pedulikan kamu. Boleh saja aku biarkan kamu dengan cara hidup kamu. Tapi aku kasihankan kamu. Aku simpati pada kamu. Aku takut kamu mati dalam keadaan yang tidak diterima oleh Allah. Dalam keadaan zindik, yakni tidak betul agamanya. Atau dalam keadaan riak, yang kamu sangka kamu buat amalan itu dah bagus. Rupanya dibinasakan oleh riak. Dan kerana aku bimbang, kamu ni akan mati jadi macam orang munafik, macam Dajjal. Maka kebimbangan itu menyebabkan aku terus memberi nasihat kepada kamu. Sebab itu kamu kena ikat diri kamu dengan para alim ulama. Ketika mana Allah Ta'ala memuji para ulama, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dalam surah Ahzab ayat 39 Allah Ta'ala kata, mereka yang sentiasa kesibukannya menyampaikan risalah Allah. Mereka tidak takut melainkan kepada Allah. Maka cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai pelindung mereka, penjaga. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita dah sebut juga semalam, bagaimana hidup kita ini perlukan nasihat, perlukan bimbingan. Sewaktu kecil dahulu, kita perlukan ayah dan ibu. Supaya terjaga selamat kita, makan minum kita. Tapi waktu besar kita lebih berhajatkan pada ulama untuk menjaga akhirat kita. Dahulu waktu kecil, kita perlukan ibu ayah yang menjaga dunia kita. Tapi kali ini kita memerlukan ulama yang menjaga akhirat kita. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahawa hak seorang guru lebih besar daripada hak ibu ayah. Kerana ibu ayah itu sebab kepada hidup dunia. Tapi para ulama sebab kepada kehidupan akhirat. Tuan-tuan, siapa yang atas dunia ini merendahkan mak ayah ni? Siapa? Mereka orang yang bodoh. Kerana mereka tahu bagaimana mak ayah menjaga dunia mereka. Daripada kewujudan zahir mereka lahir di dunia, sehingga mereka besar mendapat pelajaran dan sehingga mereka menjadi orang yang mampu berdikari. Demikian juga siapa yang bodoh untuk menafikan kelebihan para alim ulama yang mengeluarkan mereka, kalau ibu ayah tadi mengeluarkan mereka ke dunia nyata, para ulama mengeluarkan mereka pada akhirat yang sebenar, melahirkan mereka dengan ilmu dan nasihat. Kita dilahirkan pada negeri sebenar, negeri akhirat, menjaga agama kita dan menghidupkan hati dan jiwa kita, sehingga kita mengenal halal dan haramnya, dosa dan pahalanya. Kita tahu amalan mana yang paling mulia. Kita tahu perkara yang mendekatkan kita pada Allah dan perkara yang menjauhkan kita daripadanya. Perkara yang menjadikan Allah sayang dan redha dan perkara yang menjadikan Allah murka dan menurunkan azab. Ini para ahli ulama. Selagi mana mereka ada, maka eloklah dunia. Kita peliharalah dunia. Wa ima dunia yang didiami oleh semua manusia, atau dunia yang didiami oleh kita. Dengan maksud, tadi sebut dunia secara umum.
Tapi dunia kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, kehidupan kita dari caca marba. Bila tak ada bimbingan. Kita ni umpama, kita berlayar kat lautan tanpa tahu nak ke mana. Hanya kita ada satu sampan, satu perahu, satu kapal. Bukan berarti kita selamat di tengah laut. Kan tengah laut memerlukan ilmu. Nak tahu ke mana kita nak pergi. Ada ombaknya, ada angin dan ributnya. Ada banyak ujian di sana. Maka para ulama berperanan besar untuk mengajar kita mengenal Allah. Mengenal akhirat. Mengajar kita mengenal musuh kita. Syahwat kita, syaitan kita, dunia kita, manusianya. Para ulama mengajar kita jalan-jalan untuk menuju kepada kebenaran. Sebab itu ketika mana Nabi SAW menyatakan innamal ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pengganti para nabi. Tuan-tuan dulu, waktu zaman Rasulullah hidup, waktu zaman Nabi-Nabi hidup, siapa yang tidak bersama dengan Nabi maka musnah, rosak. Dan hari ini, siapa yang tidak bersama para ulama maka dia akan rosak. Dia akan binasa. Bahkan kita patut sentiasa berpesan pada diri kita dan anak-anak kita mendampingi ulama. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dia berpesan pada anaknya, wahai anakku, duduklah dengan ulama. Jadikanlah keinginanmu untuk mendengar lebih daripada keinginanmu untuk bercakap. Kita duduk dengan ulama, tuan-tuan, biar cenderung kita nak dengar dia cakap, bukan kita nak cakap. Dan belajarlah bagaimana cara diam yang benar, cara mendengar yang benar dan cara diam yang benar. Walaupun lama percakapan ulama, kata Hasan bin Ali, itu cucu Rasulullah kepada anaknya. Walau lama percakapan ulama, sehingga dia suruh kamu bercakap, baru bercakap. Kenapa? Kerana setiap perkataannya nasihat. Setiap perkataan ulama, nasihat. Tuan-tuan, kita duduk dengan ulama, banyak kita dapat ilmu. Banyak kita dapat teguran. Banyak kita dapat keberkatan. Bagaimana hati yang keras menjadi lembut. Hati yang lalai menjadi ingat. Hati yang mati menjadi hidup. Bagaimana orang yang keluh dan bisu, mereka mampu bercakap dan mampu mendengar sesudah bersama para ulama. Yang ini keluh dan bisu yang kita maksudkan bukanlah cacat fizikal itu. Tapi tak tahu nak cakap macam mana dengan ujian yang menimpanya. Maka datang para ulama sehingga kita tahu apa kita nak cakap. Kita mampu berkata-kata dengan baik. Inilah peranan para ulama yang tidak pernah habis. Selagi mana dunia ini ada ulama, selagi itu keberkatan ada. Bahkan bila Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ta'ala Allah, ta'ala Rasulullah, dan ulul amri di kalangan kamu. Kata ulama, maksud ulul amri sebagaimana kata Hasan al-Basri ialah para alim ulama. Dengar mereka. Waktu mana kita berselisih pandangan pendapat, dengar mereka. Sebab tu Abdul bin Barak bila ditanya, manin nas, siapa orang? Maka jawab Abdul bin Barak, radhiyallahu ta'ala anhu, orang itu ialah ulama. Maksudnya nak jadi orang betul, maka ialah ulama. Kan tu kata Syekh Abdul Qadir, aku boleh biarkan kamu, tetapi aku bimbang. Aku kesian. Kalau aku mengambil sikap itu, maka kamu semua akan rosak. Terus selagi mana para ulama berfungsi, di mana ulama ada sekeliling kita, selagi mana kita duduk bersama para alim ulama, maka selagi itulah insya-Allah kita akan dapati kebaikan-kebaikan yang banyak.
Sebab itu kita baca kisah sahabat Muaz bin Jabal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Muaz bin Jabal ni sahabat Rasulullah. Yang meninggal pada usia 35 tahun dalam peristiwa yang dikenali sebagai wabak ta'un di satu kawasan bernama Amwas di kawasan Syria, di mana beliau ini antara orang alim besar, sahabat. Sehingga kata Abu Muslim Al-Khawlani, bila aku masuk ke masjid, aku nampak ada orang muda dikelilingi oleh orang tua. Sambil mereka tidak mengangkat kepala mereka kerana gerun. Yang tua-tua ini di kalangan sahabat Rasulullah. Yang muda ini seorang sahabat, seorang ulama, Muaz bin Jabal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu kata ulama, para yang mati syahid bercita-cita untuk dibangkitkan sebagai seorang ulama, bukan syuhada. Soalnya nilai para ulama. Dan kata Hasan Basri, akhirat kelak akan ditimbang darah syuhada dengan tinta ulama, dakwah ulama guna untuk tulis. Maka didapati lebih berat tinta ulama berbanding darah para syuhada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam ini sempurna dengan dua perkara, kata ulama. Yang pertama, bila para alim ulamanya dihormati dan dimuliakan dan diberi hak. Yang kedua, bila nasihat menjadi teras kepada kehidupan orang beriman. Hari ini kalau kita tidak memuliakan ulama, maka habis kita. Kehidupan kita. Kerana para ulama yang memegang panji-panji yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka ada nasihat yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hal, bab kahwinan kita, bab ekonomi kita, bab didikan kita pada anak-anak, bab pembelajaran, berkait dengan hidup dan mati kita, berkait dengan cara cari rezeki kita, berkait cara kita bersahabat, kita berjiran tetangga dan lain-lain. Maka sebab itulah selalu kita tegaskan bagaimana berilah hak masa kita dengan para ulama untuk nasihat kita. Supaya datang rasa takut kita. Supaya datang rasa bimbang kita terhadap perjalanan hidup kita dan kita dapat baiki. Tuan-tuan sekalian, kita atas dunia ni, kita perlu banyak orang yang akan memperbaiki kecacatan yang ada dalam kehidupan kita. Kereta kita rosak, kita perlukan mekanik. Badan kita sakit, kita perlukan doktor. Rumah kita bocor, maka kita perlukan kontraktor yang boleh baiki rumah. Sebab kita akan sentiasa melalui islahat pembaikian. Macam mana pun kita beli kereta baru, dia akan rosak. Kalau tak rosak pun nak tukar minyak hitam. Rumah pun sama. Sebab itu perumpamaan barang-barang yang ada keliling kita. Demikian hati kita. Hati kita ni perlu maintenance. Maka siapa dia pakar hati ini? Para alim ulama. Ya Allah sebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan hikmah pada siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang memperoleh hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak. Maka tiada yang memikirkannya melainkan orang punya hati dan akal. Allah sebut golongan yang Allah beri hikmah, ini para alim ulama. Sepakat ulama, maksud yang diberi hikmah ini para alim ulama. Sehingga dia membimbing kita pada jalan Allah. Membimbing kita pada redha Allah, keampunan Allah. Sehingga dia mengajar kita untuk wasangka baik pada Allah. Mengajar kita menerima segala takdir Allah baik dan buruknya. Mengajar kita sabar dan bersyukur.
Mengajar kita bagaimana nak mulakan kehidupan, mulakan taubat. Mengajar kita bagaimana ibadat. Mengajar kepada kita bagaimana nak tebus kesalahan dan dosa. Ia menenangkan kita. Maka soalan siapa ulama? Syekh Abdul Qadir sini dia terus mentionkan dirinya sebagai ulama. Yang akan terus bimbing, jangan lari daripada aku. Yang lari pada aku cuma orang munafik. Tak suka aku ni. Al-Imam Asy-Syatibi ketika mana menyebut siapa ulama? Ialah ulama yang disaksikan oleh ulama, dia ialah ulama. Kerana mereka ini ada saksi di kalangan mereka. Kata doktor, dia tahu siapa yang bicaranya adalah seorang doktor. Mekanik, dia tahu siapa yang bicara ilmu mekanik sebagai mekanik. Para ulama juga begitu, mereka mengenali antara satu sama lain. Bila kita mengenali mereka, maka sibukkan diri kita dengan mereka. Sibukkan. Sebab kita tahu kemuliaan ini disebut dalam hadis Nabi, kemuliaan ulama. Ini bukan kemuliaan yang negara bagi. Bukan gelaran Datuk, Tok Seri yang negara bagi. Sultan bagi. Ini gelaran yang Allah bagi. Sebab itu bila Allah bagi gelaran, maka gelaran ini tak akan jadi orang tu pencing. Atau ditarik balik, tak dikekal gelaran tadi. Dan nama ulama' tak ada kata saya dulu ulama' sekarang dah pencing, tak jadi ulama'. Tak ada. Dia kekal ulama' sampai bila-bila. Walau ketika lidahnya kelu, walau ketika dia sudah tua, tak mampu bicara, petah bagaimana muda, dia tetap dianggap ulama'. Dia tetap dianggap punya tanggungjawab untuk mendidik manusia. Maka kita sebagai manusia, untuk kita jadi baik, untuk kita jadi diberkati, jangan putuskan hubungan kita dengan ulama'. Jangan putuskan hubungan kita. Baik dengan majlis mereka, baik dengan nasihat mereka, baik dengan meminta doa mereka, baik dalam meminta setiap peringatan mereka, teguran mereka. Maka begitu cara kita berhubung dengan ulama'. Bukan berhubung setakat ambil gambar. Kita hari ni jumpa sekian-sekian ulama' ambil gambar lah. Okay, macam dah saya ada hubungan. Bukan begitu. Kita pertama, bagaimana kita nak membentuk hubungan dengan ulama'. Bagaimana? Ialah kita mendengar setiap ilmu dia. Dengar ilmu dia untuk kita pegang. Yang kedua, kita dengar setiap nasihat dia. Ilmu satu, disiplin. Nasihat ini ialah satu tip yang menyempurnakan disiplin. Macam kita katakanlah ilmu ni macam cikgu geografi, dia pun mengajar geografi. Maka tips dia bagi pula, nasihat dia, okey, ingat buku, selalu baca, nota, selalu tulis. Itu dia punya nasihat. Para ulama' ada ilmu yang disampaikan, maka ambil. Kemudian nasihat dia. Bukan sekadar dia memberi nasihat, bukan kita minta nasihat. Minta nasihat. Kita jangan segan-segan. Bila mana kita bertemu dengan ulama' lalu minta nasihat. Dan yang ketiga, bagaimana membina hubungan dengan ulama' ialah dengan cara kita minta doa. Minta doa dia. Sentiasa doa untuk dunia kita, akhirat kita, keluarga kita. Para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bila bertemu Rasulullah minta doa. Rasulullah ajar pula. Sahabat-sahabat bila jumpa dengan orang baik minta doa. Sebagaimana hadis Uwais Al-Qarani, Uwais bin Amir Al-Qarani. Rasulullah ajar jumpa dia minta doa. Sebagai satu cara membina hubungan. Ambil ilmu, ambil nasihat, minta doa. Yang keempat, kita minta teguran dia. Ini nasihat, ini tegur. Saya ada buat salah, tegur saya macam mana saya nak. Tentang hidup ini, hati kita dikira lembut dan tawaduk. Selagi mana kita membuka ruang untuk orang tegur kita. Sila kritik saya. Sila tegur saya. Tuan Guru, kalau ada benda saya kurang, tolonglah tegur saya. Tok Guru pun tegur, awak ni tak bersungguh, belajar tak istiqamah, tegur. Itu kecacatan kita. Biar dia tegur dan jangan kita ambil hati ulama'.
Contoh kita duduk kecil hati dengan tegur orang ulama. Ustaz ni kata kaku lah ni. Pak Asyik tegur aku, yang lain tak tegur. Tuan-tuan bersyukurlah bila kita ditegur. Syukur. Kerana kita akan berubah untuk jadi baik. Jangan rasa selesa bila kita tak ada benda ditegur. Kerana seorang yang melihat kita, kesalahan kita kerana dekat dengan kita. Bila kita dekat dengan ulama, maka dia akan nampak apa kecacatan untuk kita ditegur. Tapi bila kita mula menjauhkan diri daripada para alim ulama, kita tak mungkin ditegur. Sebab itu dekat diri untuk ditegur. Salah dia kat mana? Kalau kita semayang salah, beritahulah. Kalau selama ni cara kita faham satu benda salah, tegur. Sebab kita dalam hidup ni rasa macam betul selalu. Bagaimana ada orang boleh menegur kita, membetulkan kita. Kita sentiasa dalam kebaikan. Lagi, macam mana kita nak membina hubungan dengan para ulama? Pasal sebut ilmu, nasihatnya, doanya, tegur keaiban kita. Apa lagi? Doanya yang kita sebut tadi. Bagaimana membina hubungan ulama, yakni berkhidmat dengannya. Supaya kita sentiasa dalam pandangan dia, khidmat dengan dia. Boleh ringankan urusan para ulama, mudahkan urusan mereka. Kerana mereka mendidik kita. Bila Nabi Allah Musa AS bersama Khidir naik perahu, pemilik perahu tak nak ambil upah. Kerana mengenali Khidir AS sebagai seorang Nabi, sebagai orang soleh dan kebaikan yang didapat. Bukan kita sebut, oh dapat ustaz ni free mereka. Bukan istilah free. Istilahnya khidmat. Belajar berkhidmat dengan para alim ulama. Nescaya kita akan mendapat lebih banyak kebaikan. Para sahabat, mereka berkhidmat dengan Rasulullah. Dan bila mana Rasulullah wafat, mereka berkhidmat di kalangan sahabat yang menjadi ulama. Dan demikian ia berterusan zaman ke zaman. Kita kan baca sejarah. Bagaimana Tok Guru dulu anak-anak murid dia buat khidmat. Bersih rumah Tok Guru, kebun Tok Guru, tolong angkat air ke Tok Guru, khidmat. Itu cara kita mendapat kemuliaan. Dan kita belajarlah khidmat pada guru-guru kita sebagai tanda terima kasih. Sebab diberi banyak kebaikan-kebaikan. Ini antara bagaimana cara kita membina hubungan ulama. Tapi jangan sekali-kali kita menjauhi ulama kerana sebab yang kecil. Jangan cepat merajuk kerana teguran yang keras. Jangan rasa menyombong diri atau mengangkat diri kita. Ataupun jangan kita cuba menjauhkannya dengan tidak mau berkhidmat dengannya. Ini merugikan agama kita. Rugi. Kerana kita dapati orang-orang yang dahulunya bagus, tiba-tiba dia buat benda yang merugikan. Cepat mengajuk bila ditegur, sebagai contoh. Kurang khidmatnya pada gurunya. Tak ada lagi nak minta doa apatun nasihat. Kerugian-kerugian yang jelas menggadaikan agama kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas menyebut tentang peranan para alim ulama, bagaimana menyelamatkan manusia. Dia kata orang yang soleh, dia akan memberitahu apa yang dilihat dalam ehwal. Orang-orang baik, bila dapat kebaikan, dia suka berkongsi. Orang baik ni. Apapun kebaikan dalam ehwal dia, dalam keadaan dirinya, dia akan berkongsi pengalaman dia. Pengalaman-pengalaman yang berkait dengan hubungannya dengan Allah. Maka kongsi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi. Siapa yang kenal Allah, man arafa Allah kalla lisan. Siapa kenal Allah, kelu lidahnya. Apa maksud kenal Allah? Kelu lidahnya. Oh, setiap perbuatan Allah itu, setiap takdir Allah itu ada hikmahnya.
Maka tak komen lagi kita. Dulu komen kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tapi bila kita menyedari siap apa yang berlaku itu baik, bagus, maka lidah kita keluh. Demikian juga syariat Allah, semuanya baik-baik. Dulu kenapalah wajib macam ni, kenapa orang lelaki tak wajib, kenapa perempuan wajib, kenapa. Bila kita mengenal Allah, maka lidah kita keluh. Kerana semua syariat itu sempurna. Semua takdir Allah itu sempurna. Semua apa yang Allah kehendaki itu sempurna. Yang kurangnya kita. Yang bodohnya kita. Oleh sebab itu kalau kita kenal Allah, maka akan keluh lidah kita. Menyebabkan kita akan sibuk menyebut nama Allah Ta'ala. Kita tak perlu lagi lain daripada Allah. Maksud tak perlu lagi kepadanya, tak perlu lagi selain daripada Allah. Yang kita mahukan ialah Allah. Jadi inilah dia manifestasi daripada didikan para ulama. Ulama nak ajar kita, biar kenal Allah. Bila kita dah kenal Allah, kita tak ngomeng lah. Ni tak apa, kenapa begini, kenapa saya miskin, dia kaya. Kenapa saya sakit, dia sihat. Tak ada lagi kita nak ngomel-ngomel. Kerana para ulama ajar kita. Sampai peringkat kita mengenal Allah, maka akhirnya lidah kita keluh. Kemudian Syekh Abdul Qadir lepas habis cerita kenapa aku berfungsi, berperanan dengan kamu, apakah kelebihan para ulama. Kemudian menyebut tentang bagaimana orang tu kalau kenal Allah, bagaimana keadaan dirinya. Sekarang Syekh Abdul Qadir menceritakan pengalaman hidup dia. Dia kata, aku waktu kecil lagi, orang dah kata, waktu kecil, Allah dah tunjuk tanda kebaikan dengan berkata, moga hidup kamu diberkati. Wahai anak yang diberkati. Dan bila mana aku dewasa, aku masih mendengar nasihat itu. Panggilan suara berkata, kamu orang baik-baik. Tetapi yang Syekh Abdul Qadir nak beritahu, dia nak beritahu dia berada pada jalan yang betul yang dia ajak. Sebagaimana Allah ajar pada Rasulullah untuk berkata, kul hazihi sabili ad'u ila Allah ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad pada manusia, inilah jalan yang lurus. Yang aku menyuruh kamu kepada Allah, aku dan orang yang mengikutiku. Ana wa manittaba'ani. Maka Syekh Abdul Qadir nak beritahu, jalan yang aku pilih ni jalan lurus. Aku dah dapat penyaksian bahawa aku orang yang diberkati Allah. Aku orang yang mengikut perintah Allah. Jadi jangan, kalau kamu nak selamat, ikut aku. Syekh Abdul Qadir bukan bermaksud mengikuti dia secara khususnya, tapi dengan maksud secara umum, ikutlah para alim ulama. Kerana orang munafik sahaja yang akan lari dari ulama. Contoh orang munafik dia takut duduk ulama, takut tembelang dia pecah. Takut bicaranya selama ini yang dianggap macam bijak, rupanya pecah. Ini bicara orang jahil rupanya. Auta dia akan dibongkarkan. Para ulama, para munafik, mereka akan berpura-pura menguasai semua keadaan. Maka para ulama yang sebenar mengetahui rahsia. Siapa yang bercakap dengan ilmu, siapa yang bercakap dengan mengarut, siapa bercakap dengan dalil, siapa bercakap dengan nafsu. Maka ikut ulama menjadikan jalan kita selamat. Jadi kita lihat dalam sejarah yang panjang yang kita lalui. Bila para ulama terus menjadi tonggak kepada islah negara dan umat serta masyarakat. Sehingga kita lihat dalam sistem pemerintahan Islam, bagaimana para ulama menduduki hierarki yang tinggi demi menjadi penasihat kepada raja dan sultan. Bahkan kadang-kala sultan itulah ulama. Seperti kisah Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain pada pemimpin Islam. Apatah lagi Khulafa Ar-Rasyidun. Mereka inilah para alim ulama yang membimbing negara ke arah apa yang Allah Ta'ala redai. Oleh sebab itu tidak ikut ulama, sifat orang munafik. Kita kat mana kita duduk, tuan-tuan cari ulama. Ni tak, kita kat mana duduk cari kedai makan paling sedap.
Itu utama. Kat mana duduk, cari mana hotel paling mewah. Kat mana pergi, cari mana tempat beribu berseronok. Tapi dia tak cari ulama. Dia kalau ulama tu tak dekat kampung dia, di kampung dia tak jumpa ulama lah. Dan hidup kita cari ulama. Hidup kita duduk dengan ulama. Hidup kita dengar nasihat ulama. Hidup kita dengar bimbingan para alim ulama. Dan hidup kita selalu minta doa para alim ulama. Ini kehidupan orang beriman. Sebab Allah sebut, fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, yakni para ulama, kalau kamu tak tahu. Dan kita manusia yang sentiasa tak tahu. Kita tak tahu kerana lupa. Tak tahu kerana tak yakin. Kadang-kadang saya tahu Ustaz tapi macam tak confident. Tanya. Kadang-kadang macam tak ingat. Tak tahu kita sama ada secara asal hukum tak tahu. Atau tak tahu sesudah kita tahu kerana kita mula lupa. Atau tak tahu kerana tak yakin benda ni. Dah belajar semain jamak kosong macam tak confident. Dia ajar balik. Maka tanyalah orang berilmu. Tanya orang berilmu. Contoh sekarang kita kalau setiap hari buka Waze. Nak tahu jalan ke mana. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam kena, takut-takut jalan jam pula. Buka juga Waze. Takut-takut ada polis speed track ke apa. Kalau begitu pergantungan kita pada Waze hari inilah. Untuk menyampaikan kita pada jalan yang betul. Apatah lagi para alim ulama. Mereka itu lebih utama daripada Waze. Untuk menjadi penunjuk arah kita jalan mana. Cara kita berkahwin, cara kita beranak. Maksudnya, bila mana kita dapat anak, nak bagi nama siapa. Cara kita memerintah negara. Cara kita menguruskan ekonomi, menguruskan asnaf, menguruskan zakat. Ini semua benda yang kita sentiasa jadikan para ulama sebagai panduan. Sat buku kan ada, kita baca buku, Google dah ada. Tetap tak mungkin sama dengan peranan para ulama. Kan semua ilmu tadi bersifat keras. Dia umpama bahan mentah. Datang ulama. Dalam mengadungkan bahan mentah ini menjadikan satu hidangan yang betul. Diterangkan kenapa hukum macam ni, kenapa jadi macam ni. Itulah wibawa para alim ulama. Umat Islam dimuliakan dengan adanya ulama yang dimuliakan dan dihormati. Contoh orang kafir lain, mereka dah tak ada ulama untuk mereka muliakan. Tak ada, mereka persendakan. Kita orang Islam ada kelebihan itu. Ada pada alim ulama. Sebab itu kalau nak hidup kita benar, kuat, sentiasa bernafas segar. Maka kalau saya sebut tadi contoh, analogi, duk buka Waze selalu nak ke mana-mana. Kadang balik rumah ke Waze, walau tiap-tiap hari. Sebab apa? Nak tahu Ustaz takut jalan jeng, ada alternatif. Takut ada speed track Ustaz, selamat RM300. Walau dah biasa ni, dah biasa. Dan demikian para ahli ulama. Selamat kita daripada banyak musibah-musibah dunia dan akhirat. Kadang-kadang mengajar kita pada syukur yang kita terlepas pandang. Kadang memberitahu pada kita hikmah yang kita juga tak tahu itu hikmahnya. Kadang-kadang menenangkan kita dengan nasihat dia. Sebab itu setiap kali kita duduk pada nasihat ulama, kita pun tenang. Terbuka jawapan. Duduk dalam majlis ulama, maka terbuka rahmat Allah. Bahkan banyak kali kita menerima jawapan-jawapan dalam hidup. Bahkan mendapat semangat yang kita cari. Bahkan mendapat kesungguhan yang hilang daripada kita. Bahkan mendapat istiqamah yang menjadi cita-cita kita. Bahkan dengan duduk dengan para ulama, kita berdamai dengan orang yang kita banyak berbalau selama ini. Dengan duduk pada ulama, kita kembali mengembalikan hak yang selama ini kita ambil. Yang selama ini kita tak sempurna menyampaikan hak. Kita sebagai anak tak berikan hak sempurna pada mak ayah. Duduk majlis ulama, kita akan sempurnakan balik. Kita sebagai suami,
yang tak menyempurnakan hak pada isteri. Duduk majlis ilmu, kita nak beri balik hak mereka, isteri kita. Kita yang tak beri hak pada suami, duduk majlis ilmu dengan ulama, kita nak kembalikan balik hak suami. Demikian penyelesaian hidup kita. Lepas itu kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang ingin melihat majlis para Nabi, maka lihatlah majlis para alim ulama. Majlis para alim ulama itu ialah kesinambungan pada majlis Nabi-Nabi. Itu yang Nabi-Nabi buat, dakwah, cerita, bercakap, menasihat, mengingatkan, apa jemu. Sehingga Allah sentiasa beri mereka idea untuk bercakap. Kan ikut cakap puluh tahun ni tuan-tuan, habis idea dah kita ni. Ceramah puluh tahun. Tapi sebab keinginan kita memberi nasihat, maka Allah berikan idea. Dan Allah jadikan idea ini berkat. Sehingga manusia merasa dia ditegur. Kita setiap kali duduk majlis ilmu, kita rasa macam kita ditegur sekarang. Dan semua aspek kehidupan kita. Sebab tu kita tak boleh lari daripada majlis ulama. Tak boleh lari daripada hubungan dengan ulama. Sebab itu setiap kita mesti ada ulama yang dirujukan kita. Mesti, wajib. Kalau kita boleh wajibkan diri kita ada telefon. Hari ni Ustaz tak ada telefon, susah kita. Anak-anak kita tadika pun kita dah bekalkan dengan telefon. Supaya apa? Kalau sesak ke apa, hubung mama, hubung papa, hubung ayah, hubung ibu. Tentang kita lebih berhajat untuk ada ulama supaya kita tak sesat. Supaya bicara kita tidak melanggar adab dengan Allah Ta'ala. Supaya tindakan kita tidak melampaui batas. Supaya cara kita berfikir tidak membawa kepada kerosakan kita. Maka ini dengan bimbingan para alim ulama. Maka ini nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang bagaimana para ulama yang berjasa, yang menterjemahkan kehidupan kita yang sebenar, yang tersebut tadi umpama matahari bagi bumi, umpama afiat pada tubuh badan, umpama makan dan minum pada keperluan bahkan lebih. Bukan ia adalah keindahan, bukan dia adalah petunjuk pada manusia. Para ulama ialah air, bukan ia hujan yang menyembuhkan hati yang kering kontang. Sebab itu bila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kita untuk mencari ilmu. Dan kita tahu nak cari ilmu, maka dengan para alim ulama. Mengajar, menyuruh kita supaya memuliakan orang alim. Supaya kita sentiasa dapat nasihat dan ilmu. Maka ini kehidupan kita. Di sebalik, hari ini saya katakan hidup masing-masing aku, mu. Hidup dalam kondo, hidup dalam rumah mewah, hidup dalam rumah sekian. Kita bagi kita cukuplah, gaji dah cukup. Makan minum kita order, duduk rumah tengok hiburan. Lalu kehidupan kita berkisar di situ. Sehingga sampai waktu kita akan dihujani oleh masalah. Bukan dapat masalah lagi, dihujani. Banyak masalah. Lalu kita termanggu, termenung, murung. Itulah kesalahan kita. Kerana kita tidak mendampingi para alim ulama. Sejarah menunjukkan orang yang sentiasa damping ulama, maka dia sentiasa mendapat jawapan dalam hidup. Kekusutan itu dileraikan. Kegelapan itu diterangkan dengan ilmu. Sesak nafas itu dilapangkan dengan keyakinan ilmu. Akhirnya kita berada pada basirah, pada penglihatan yang sebenar tentang dunia ini apa dia, ujian ini apa dia, melihat dengan sebenar kawang ni apa dia, melihat dengan sebenar tentang setiap benda yang berada di sekitar kita. Setiap perkara yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita faham fungsinya apa. Tujuan dia apa? Kerana apa? Maka ini daripada jalan para alim ulama. Sebab ulama dia ada pengalaman spiritual dia yang jauh.
Contoh kita kan suka duduk sembang orang tua. Mereka makan garam dulu, mereka ada pengalaman dulu-dulu. Zaman Jepun. Pakcik hidup zaman Jepun. Itu para ulama. Mereka hidup zaman bermula Adam diturunkan. Secara pengembaraan spiritual mereka. Ilmu. Mereka bersama dengan kaum yang pernah dibinasakan. Bersama dengan para nabi yang berjuang dalam membenar dan mengisahkan kaum. Mereka secara spiritual mengembara kepada semua alam ini. Mereka menjadi orang yang paling matang dalam dunia. Dan tahu selok-belok penipuan dunia. Dan kerana itu kita kata dampinglah ulama, hubunglah ulama. Pada perkara yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan tak damping selalu, mintalah doa dia selalu. Mintalah, carilah nasihat-nasihat dia selalu. Kutip nasihat dia. Kerana setiap nasihat dia lebih bernilai daripada mutiara, daripada emas dan perak, daripada segala-galanya. Kerana nasihat itu datang daripada ilham Allah. Allah yang mengilhamkannya. Allah menjadikan setiap benda dia ada sebab perantaraan. Allah menjadikan teguran Allah itu sebab perantaraannya melalui majlis para ulama. Kata Allah tak tegur kita direct, mak mu salah. Tak mungkin, Allah ada peraturan dia. Allah ada peraturan. Maka Allah jadikan teguran itu melalui orang-orang soleh. Melalui nasihat mereka, ilmu mereka. Akhirnya bila kita duduk dengan para ahli ulama, majlis para ahli ulama, kita sebenarnya dinasihati oleh Allah. Sehingga kita sedar betapa selama ini kita jauh dari Allah. Betapa selama ini kita tak bersyukur dengan Allah. Betapa selama ini, betapa cuainya kita dah menunaikan hak Allah. Betapa selama ini kita tak menggunakan nikmat Allah dengan sebenar. Betapa selama ini kita lupa bahawa umur kita mendekati kematian, menuju ke alam sebenar, menunggu pertemuan dengan Tuhan. Tuan-tuan, mereka para ulama yang ingatkan kita benda itu. Orang lain duk ingat kita rugi dunia. Buat ni mang kau rugi, saham ni rugi, ini. Seorang mengingatkan kita tentang pertemuan dengan Tuhan yang pasti berlaku. Tentang mana yang lebih mulia? Maka tepuk dada tanya iman kita. Mungkin nasihat Syekh Abdul Qadir pada kita ini dapat terus dijadikan sebagai panduan kita. Pesanan yang hebat, pesanan yang mulia, supaya kita sentiasa damping ulama, khidmat dengan ulama, sentiasa menjadikan masa kita bersama dengan para ahli ulama. Maka ingat, ulama mereka lah manusia yang paling ke depan akhirat kelak sesudah para nabi mereka. Kerana mereka pewarisnya. Moga Allah beri manfaat setiap ilmu yang kita dengar dan kita dapat. Dan setiap detik kehidupan kita Allah ilhamkan dengan baik-baik. Allah ilhamkan dengan perkara yang menambahkan iman dan taqwa dan kesedaran. Sehingga waktu mana kita kembali pada Allah, kita kembali dengan keadaan Allah redha kepada kita, Allah ampunkan dosa kita dan kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.